prinsip perakaunan tu pun sebenarnya kamu dah ada markah free sebanyak paling-paling busuk orang kata pun 19 markah dah. Nak tahu apa rasanya? Jom kita tengok video ni. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisana yafqahu qawlana. Okey, bersama saya lagi Sir Faiz. Untuk apa kali ni? Kita nak berkongsi tips untuk menjawab paper prinsip perakaunan. Okey, hari ni sebenarnya saya nak berkongsi dengan kamu semua. Sebelum kamu sit paper untuk prinsip perakaunan tu pun sebenarnya kamu dah ada markah free sebanyak paling-paling busuk orang kata pun 19 markah dah. Nak tahu apa rasanya? Jom kita tengok video ni. Okey, sebelum kita pergi apa yang kita nak cerita keseluruhan dalam orang kata apa yang ada dalam prinsip perakaunan SPM ni semua, sebelum tu izinkan saya dulu berkongsi lah saya nak ta'arif dulu, saya nak orang kata mukadimah dulu Okey, so yang mana kenal saya, yang mana juga tak kenal saya nak kenalkan juga diri saya. Saya adalah Sir Faiz. Saya mengajar prinsip perakaunan di eTution. Alright. So macam tutor-tutor lain berkongsi sebelum ni, kita ada tips-tips sebelum semasa dan selepas kita nak menjawab SPM dan sebagainya. Okey, saya tak naklah cerita panjang-panjang lebar apa orang kata tips-tips ataupun apa orang kata tu, sebab benda ni sama. Orang kata mesti cakap yang penting orang kata jangan give up kan, buat orang kata kena usaha, lepas tu dia kata apa kena tidur, kena dapatkan tidur kualiti, semua-semua itulah. Itu semua-semua tutor-tutor lain dah berkongsi dengan kamu semua. Tapi hari ni apa yang saya nak berkongsi dengan kamu semua, saya nak kongsi juga sikit lah berkaitan dengan orang kata tips sebelum menjawab exam yang penting apa yang penting saya dah tengok semua-semua tu. Yang penting adalah mesti kena ada kabarokalib tanun, keberkatan. Kenapa kena ada keberkatan? Keberkatan tu kita nak kena dapatkan daripada parents kita, daripada cikgu-cikgu kita, daripada orang-orang yang mungkin pernah mengajar kita untuk apa? Untuk dihalalkan semua ilmu yang telah diberikan. Walaupun sebenarnya saya ni bukan cikgu hakiki kamu pun tak pernah pun belajar dengan saya, cuma kamu pernah tengok video saya sekali dua, sekali lintas dan sebagainya. Tapi apa yang saya nak cakapkan, bila once yang kamu dah tengok video saya doakan siapa-siapalah yang tak kisah dah tengok video saya ke tengok video ni ke, saya doakan mereka akan lulus untuk paper prinsip perakaunan ni. Saya cakap lulus kalau kata A tu alamak susah lah pula dapat A kan, payah pula banyak pula cerita ni kan, tak payah. Saya cakap lulus. Okey, so yang mana ada target untuk dapat A plus dan sebagainya, go with it, pergi teruskan. Okey, sebelum saya nak masuk lah dalam prinsip perakaunan ni, saya pun dah cerita general apa tips-tips dia kan. Saya pun nak cerita lah apa orang kata tidur yang berkualiti lah, apa semua-semua benda tu tinggalkan soalan yang tak tahu lah semua tu. Itu semua tutor-tutor lain dah kongsi. Saya nak kongsi dengan kamu semua pengalaman lah sikit Saya dulu juga adalah pelajar yang mengambil paper untuk prinsip perakaunan ni. Okey, so saya just nak cerita lah tips-tips saya sikit Tips-tips saya adalah waktu ada gap. Contoh saya sampai sekolah pagi, waktu pagi tu sebelum saya jawab paper untuk paper 1 tu, saya pergi cari cikgu dulu. Ada kalau dalam satu sekolah tu mungkin cikgu kita mungkin dia jadi pengawas tempat lain. Tapi ada mungkin dalam satu sekolah tu ada 2 hingga 3 cikgu akaun. So pergi cari cikgu tu, duduk dengan dia. Saya macam tu saya pergi cari cikgu tu, saya duduk berdua dengan dia, saya sembang. Saya tak belajar. Bukannya saya sembang kosong. Saya sembang tu saya tanya dengan dia, orang kata kalau macam ni tapi benda tu masuk. Okey, kalau macam ni apa dia baik bagus. Okey, macam ni. Saya banyak macam tu. Saya tak ambil buku duduk tulis, tak. Saya itu orang kata waktu tu adalah bukan yang terbaik untuk kamu nak macam tu lagi, tak payah. Okey, yang waktu-waktu yang crucial tu sebelum kamu jawab exam tu, kamu duduk dengan cikgu ataupun duduk dengan kawan yang memang memberi orang kata benda-benda ilmiah pada kamu. Lepas tu bila dah habis paper 1, ada gap untuk paper 2 pun sama. Saya pergi cari cikgu tu, duduk lagi dengan dia. Dia pun kelayan lah saya kan. Dan itulah rahsianya untuk dapat A+. InsyaAllah saya doakan semua yang tengok video ni pun dapat A+. Tadi saya cakap lulus kan, sekarang saya cakap A. Saya nak cakap A juga macam-macam mana pun. Yang penting adalah kena ada usaha. Bila ada usaha,
mesti ada hasilnya, insyaAllah. Yang penting itulah dia yang penting kita kena ada usaha. Janganlah duk malas tapi saya fikir alamak memang nak kena pukul kan. Alright, so tak kisahlah orang kata 3 hari ke 4 hari sebelum exam ke kan, tak kisahlah kamu rasa macam alamak baru dapat kesedaran, tak apa, go push mana yang kamu kena tekankan. Itu yang saya nak share hari ni. Okay, so apa yang kita nak tengok hari ni adalah berkaitan dengan prinsip akauntan. Okay, saya nak cerita dulu paper 1. Okay, paper 1 ni kita tahulah make sure kod kertas yang kamu akan dapat adalah 3756 orang kata /1 make sure kamu masuk dapat paper kertas ini. And then untuk kertas 1, mana-mana exam pun, mana-mana paper pun mesti ada kertas 1 40 soalan objektif bulat-bulat A B C D. Cici, padi kudakan, papare, warna nak apa tu kau tik dah mana-mana kan. Itu kalau dah tak tahu sangat dah tu. Okey, dia bagi kamu 1 jam 15 minit. 1 jam 15 minit tu peruntukan masa untuk kamu jawab 40 soalan tu. Okey. Advice saya adalah setiap satu soalan tu kamu ambil masa 1 minit dan kamu ada baki lagi 35 minit macam tu. Okey, kamu double check balik ataupun mana soalan yang kamu dah tinggal tu kamu jawab. Make sure apa yang penting adalah kamu jawab dulu, jawab. Tak tahu sikit, jangan semua sikit juga, takkan semua tak tahu kan. Dan yang paling penting adalah untuk paper 1 ni dia punya wajaran markah adalah 20%. Kenapa 20%? Nanti kita akan tengok contohlah Okey, paper ni adalah contoh kamu dapat 36/40. Yalah kamu betul 36, ada 40 soalan, kamu dah kalah dengan 20%. So, kamu punya markah tu adalah mewakili 20% daripada paper 1 sahaja Dan yang paling saya suka untuk berkongsi dengan student adalah dia punya aras kesukaran. Aras kesukaran ni kita menggunakan nisbah 5, 3 dan 2. 5, 3, 2. Apa 5, 3, 2? 5 adalah untuk soalan beraras rendah, 3 beraras sederhana dan 2 adalah aras tinggi. Kalau kamu gunakan dia punya orang kata nisbah ni, dia punya total nisbahnya adalah 10. Kalau kamu ambil orang kata 5/10 kali 40 soalan, 20 soalan ni adalah beraras rendah. 20 soalan adalah beraras rendah. Bermaksud dia very direct, dia very senang kamu nak score. 20 markah separuh daripada paper tu kamu dah boleh score dah sebenarnya. Kalau ikut wajaran dia 10% tu kamu dah ada dalam tangan dah. Nampak tak? Dan nisbah 3 ni adalah untuk beraras sederhana dan nisbah 2 ni adalah untuk beraras tinggi. Kalau kita ikut soalan dia, 12 soalan adalah untuk beraras sederhana dan 8 soalan adalah untuk beraras tinggi. So paling-paling orang kata paling-paling busul 20 markah ni mesti kamu boleh jawab. 12 markah ni kamu boleh jawab sebab sederhana pula. Sederhana is very direct. Contoh dia tanya pemilik membeli barang niaga secara tunai. Contoh, okey. Lepas tu dia kata pilih urus niaga yang betul. Apa debit apa kredit. Dia bagi kat situ debit, perabot, kredit, tunai. Itu jawapan dia kan. Kalau sederhana ni tukar sikit. Ada bagi pula kat atas tu. Manakah orang kata urus niaga yang berikut yang betul mengikut sistem orang kata persamaan pay accountant. Dia nak guna persamaan pay accountant pula. Bila persamaan kita akan masukkan bila kita beli barang niaga, kita akan letak dia bawah inventory. Tapi bila catatan bergu kita akan letak bawah orang kata belian bila beli barang niaga. Tapi kalau persamaan beli barang niaga kita akan sentuhkan inventory. Inventory kita bertambah. Ingat tu. Itu je lah. Kalau trik-trik pun kalah kat sederhana. Dan yang tinggi dia mungkin harder sikit lah. Harder sikit kan. Tiba-tiba pula dia bagi 3 urus niaga. Contoh macam yang ambil apa? Beli barang harga ni, kos barang ni, jual dengan harga ni. Lepas tu dapat diskaun banyak ni. Lepas tu kamu dah pening dah mana satu kan. Ada 3 pula nak masuk akaun dan sebagainya. Itu mungkin yang paling tinggi pun macam tu je lah. So paling-paling busuk orang kata untuk kertas 1 ni, kalau kamu nak push sikit untuk kertas 1 ni paling-paling sikit lah orang kata dapatlah 32 markah. Orang kata dah okey dah tu. Tapi kalau kamu ni memang jenis yang nak orang kata nak push lagi, must get 35 above. Mesti dapat 35 markah ke atas. Tak ada apa yang mustahil Dulu saya cerita sikit waktu saya ni jawab paper 1. Lepas tu biasalah kan budak-budak SPM balik-balik sekolah keluar kat Twitter, ini dia punya orang kata skema. Keluar pula saya pun apa lagi ambil paper tip. Saya tahu tak dapat apa-apa. Ni macam kongsi saya bukan nak react apa. Tapi saya dapat 38/40. Apa yang saya buat waktu tu, ya Allah bersyukur sangat orang kata kan. Sebab apa? Orang kata memang saya target for that. So 2 soalan yang salah tu nanti saya cerita kenapa ada yang salah tu. Sebenarnya soalan tu dia trik sikit saja. Dia orang kata mengelirukan. Nanti kita akan tengok soalan yang mengelirukan tu. Okey.
So itulah dia untuk paper 1. Kamu tak payah pening-pening kepala, dia memang 40 soalan bulat-bulat je. Kalau tak tahu sangat, ci padi ku dah ka papare warna nak kau nyanyi je lah kau tik. Kalau betul-betul dah tak tahu sangat dah kan. Memang dah blank sangat kan, dah masa pun nak habis. Kau nyanyi je lah, kau tik je mana-mana kan. Tak kisah. Okey, tapi itulah cerita dia untuk paper 1. Dan tips untuk paper 1 ni adalah kamu pergi, nanti saya akan minta tim e-tuition untuk letakkan link dekat description. Kamu tekan link tu, kamu tengok dia dah bagi dah ikut chapter form 4 ada berapa chapter, chapter form 4 ada berapa chapter, dia dah bagi dah SPM tahun bila-bila keluar soalan berapa semua dia bagi dah. Dan soalan dia akan repeat. Saya dah buat dah soalan tu, saya dah buat dengan saudara saya. Soalan-soalan tu dia akan repeat, which is apa kan? Contoh dia dah keluar tahun 2015 contoh. Dia bagi tahu yang ini Syekh Ali membeli barang mereka bla bla bla, dia bagi tahu part A 1000, 2000, B 2000, C 3000, D 4000. Lepas tu 2018 keluar lagi nama Ali, amount sama, A B C D pun sama, 1000, 2000, 3000, sama sebiji. Tak percaya? Tengok link kat bawah tu sekejap lagi. Tak percaya? Kau tengok sekejap lagi. Tak percaya So apa tips yang saya boleh bagi tak adalah untuk paper 1 ni adalah buat latihan, buat. Tapi kalau ada orang kata kamu dah tengok link ni dah terlambat, tak apa, kamu tengok je jawapan, selak je tak apa. Yang penting kamu faham, kenapa macam ni, buat sendiri, macam ni. Dah tak ada masa dah kamu nak alamak berbenda lah pula kecadak ni nak kau tak ada. Kamu tengok balik, tengok jawapan, okey, ini nanti saya akan minta tim tuition upload paper 1 punya kertas-kertas pas-pasia, dia dah bahagi ikut bab. Thank you to Cikgu Saidi Sulung. Saya ambil daripada website dia. Thank you untuk Cikgu Okay, so sekarang kita pergi kepada paper 2. Okay, paper 2 ni dia bagi kamu masa 2 jam 30 minit. Lama sekali 2 jam 30 minit. Tapi tak lama pun sebenarnya sayang. Okay, kalau kita tengok kod kertas untuk kertas 2 ni adalah 3756 palangnya 2. Okay, dia sama macam kertas 1 cuma palangnya 2 lah. Okay, sebab kertas 2. Dan wajaran untuk kertas 2 ni adalah 60%. 60% banyak sekali sayang. 60%. Dan aras kesukaran ni pun sama juga, 5, 3 dan 2. Ini sama juga. Bermaksud kan, kalau nak ikut lah kalau nak ikut peratus kalau nak ikut dia kan, paper 2 ni kan dia sebenarnya 100% kan, tapi wajarannya adalah 60% saja. Kalau nak ikut dia punya aras kesukaran 50% pun kamu dah ada yang paling rendah. 30% sederhana, 20% je yang tinggi. Kalau ikut soalan dia yang memang 100% sebab paper 2 ni dia punya markah total adalah 100%. Cuma wajarannya adalah dia ambil 60% je. Contoh kamu dapat 80%, kamu kali dengan 60. Itulah markah kamu. Itulah maksud dia. Alright. So sebenarnya kalau kita ikut 100% ni, 50 soalan ataupun separuh daripada soalan tu adalah soalan beraras rendah. Sila jangan tinggalkan. Paling busuk tak orang kata kan. Okay, itulah dia Alright, so saya cerita dulu paper 2 ni dia ada 2 bahagian kita ada bahagian A dengan bahagian B. Bahagian A kita ada 3 soalan. Dia mewakili 60 markah, which is dalam bahagian A soalan 1 ni dia mewakili 10 markah. Dan aras yang dia akan tanya untuk paper 2 bahagian A soalan 1 ni adalah aras rendah dan sederhana saja. Dan soalan dia adalah soalan random. Dia mungkin boleh tanya buat titik peluang modal punya graf ke, ataupun dia tanya apa debit kredit, ataupun dia tanya apa konsep-konsep. Kamu boleh tengok pas-pasia. Yang ini saya tak boleh nak predict sangat lah kan. Orang kata kan, memang tak boleh predict pun, kita bukan jadi hujung kan. Macam itulah. Tapi untuk paper 1 ni 10 markah adalah untuk soalan beraras rendah dan sederhana. Make sure 10 markah ni kamu ambil masa untuk jawab adalah selama 10 minit. Okay, and then untuk bahagian A juga kamu ada bahagian 2 dengan 3, kamu kena ambil masa. Yang ini 25 markah, ni pun 25 markah. Soalan wajib. Okay, yang ini saya cerita ni paling busuk lah orang kata untuk soalan 2 dengan 3 ni. Mesti kalau kita tengok analisis SPM tiap-tiap tahun, soalan melikan tunggal mesti akan keluar. Nanti saya akan share macam mana kita nak trik soalan tu. Apa yang kita nak kena buat bila dapat soalan melikan tunggal dan sebagainya. Okey, nanti kita akan tengok lagi Okey, so bahagian A nombor 2, bahagian soalan nombor 2 dengan nombor 3 25 markah soalan wajib. Yang ini memang banyak sikit lah kamu nak jawab. So advice saya kan, kamu ada 2 jam 30 minit. Kalau kamu convert to minit, semuanya adalah 150 minit, betul? Okey, ialah 1 jam 60 minit, 2 jam 120 minit, tambah 30 minit, sekarang 30 minit. So advice saya, kamu punya markah ni
10, 25, 25 dah ada 60. 20, okey, yang ini pilih dua. Contoh kamu ambil soalan 4 dan soalan 5. 20, 20 dah 100. So kamu jawab soalan tu mengikut dia punya nisbah, dia punya markah tu. So kamu dah total up, kamu dah ada 100 minit dah kamu jawab. So kamu ada baki lagi 50 minit ni. Kamu kena buat apa 50 minit ni, kamu kena check balik, double check, kamu kena tengok soalan-soalan yang kamu tinggal dan sebagainya, baru kamu jawab yang masa 50 minit tu. Orang kata 2 jam 30 minit macam lama Tidak sayang sebenarnya Kalau kamu masuk you ada sampai 5 jam ni paper pun ada. Kalau budak-budak law tu lagi lah kau duduk lah kat situ kan, jawab exam kan. Tapi 2 jam 30 minit ni kalau kita tengok sekejap sangat sayang, kejam macam dah habis kan. So advice saya ikut nisbah markah dia 10, 25, 25, 20, 20, 10 minit, 20 minit, 25 minit, 20 minit, 20 minit. Kamu ambil, kamu dah ada 100 minit. So 50 minit lagi adalah kamu check balik jawapan yang kamu yang dah buat, ataupun kamu check balik soalan-soalan yang kamu dah tinggal. Itu je. Dan jangan keluar awal. Cocok mata korang. Kau belajar 2 tahun takkan dah 2 jam 30 minit kau dah keluar awal. Kan? Itu yang saya punya lecturer saya tekankan. Takkanlah kau dah belajar habis kau nak keluar awal pula paper 3 jam. 3 jam je. Bukan dalam apa-apa pun, kalau betul-betul kau nak terberak pun kau pergi je lah ke toilet. Tak apa, jangan risau. Okey. Itulah dia orang kata sembang pasal paper 1, paper 2. Tapi kamu tengok wajar kan untuk paper 2, paper 1 adalah 20, paper 2 adalah 60. Baru 80. Itulah saya kata rahsianya ada lagi 20 markah. Mana 20 markah lagi? Inilah rahsia jeng-jeng. Bukan jeng-jeng pun. Sebenarnya kamu tahu masa kamu buat kerja khusus tu. Kerja khusus tu dah mewakili 20 markah daripada soalan SPM kamu. Itu dia. Paling-paling lah orang kata paling-paling cikai-cikai pun dapatlah 19 ke 18 ke kan. 18 ke 19%. Sebab tu saya cakap kamu paling-paling pun dah ada 18 ke 19% sebelum kamu sit paper untuk SPM. Sebab apa? Takkanlah kerja khusus korang tak buat, cikgu dah guide, kawan-kawan dah tolong kan. Pula ambil masa 3-4 bulan nak buat kerja khusus tu kan. Siapa yang tak buat tu tak tahulah. Tapi saya target, saya yakin semua yang tengok video ni mesti semua dah buat. Bila kamu dah buat, paling-paling sikit-sikit pun 18 ke 19% dah ada dah dalam tangan kamu sebelum kamu sit untuk paper lagi. So sebenarnya kamu kena cari berapa untuk lulus? Kamu kena cari dalam 20 ke 25 lagi markah saja. Sikit ke sikit? Sikit. So sebenarnya takkan gagal untuk paper prinsip accountant. Takkan gagal. Tidak akan gagal. Saya ulang, tidak akan gagal tidak akan gagal. Okey? So sebenarnya apa yang perlu kamu buat adalah untuk paper prinsip accountant ni kamu push sikit lagi. Okey? So sebenarnya total untuk paper prinsip accountant ni sebenarnya ada paper 1, paper 2 dan kita ada kerja khusus lah. Kerja khusus tu kita panggil paper 3 lah, macam tu lebih kurang So kerja khusus kamu tu mewakili 20 markah. Kamu dah buat, cikgu dah guide. Lepas tu paling-paling busuk pun cikgu mesti suruh hantar pula macam-macam mana pun kamu mesti dah hantar tu dengan bentuk yang orang kata dah cantik dah rupanya, dah tally dah, dia punya isi imbang semua tu dah cantik, semua dah type dah semua. Paling-paling lah busuk pun 18 ke 19 markah tu dah ada di tangan dah. Tak payah cerita banyak. Itu dia Alright. So itulah yang kita nak cerita. So rahsia tak? Tak rahsia sangat. Okey. Sekarang kita nak tengok macam mana kita nak treat ataupun orang kata skema pemarkahan untuk paper prinsip accountant. Jom kita tengok. Okey, so sekarang kita nak tengok apa ataupun macam mana kita nak treat paper 1 ni. Alright. So macam tadi saya dah cerita paper 1 ada 40 soalan dan bla 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 semualah. Okey, sekarang saya nak tunjukkan kamu. Okey, ini sebenarnya SPM tahun saya ni 2012 saya SPM. So kau duk mengira lah berapa umur saya sekarang. Salah Alright, saya lupakan. Okey, umur saya dah tua, yang jangan abaikan. Okey, dia tanya kat sini, rumus manakah yang betul? Okey, dia tanya. So sekarang kita kena tengok satu-satu. Sebenarnya soalan ni saya ingat sebab soalan ni lah yang saya salah sebenarnya. Sebab saya orang kata a bit confused kat situ. Okey, dia tanya mana yang betul? Okey, nisbah semasa formula dia adalah aset semasa bahagi liability semasa, betul? Okey, so dah salah. So inventory purata adalah inventory awal tambah inventory akhir. Tak kisah inventory akhir tambah inventory awal, kita kisah. Tapi mesti kena tambah. So dah salah. Okey, C pulangan tu semua dah untung bersih bahagi modal awal. Oh, saya cakap dalam kepala waktu exam tu lah. Oh betul, saya cakap. Lepas tu KPGI, kadar pusing anti inventory adalah persoalan bahagi inventory quarter. Lepas tu saya cakap betul juga. Lepas tu saya dah fikir kan. Rupanya dekat sini pulangan atau modal ni dia kena ada times by 100% baru dia betul. So sebenarnya jawapan yang sebetul-betulnya dah salah lah kan. Jawapan sebetulnya adalah D. Dia trick kat situ je kadang-kadang. Dia kadang-kadang dia tinggal 100% je ingat
Untuk nisbah keberuntungan, semua formulir dia mesti kena darab by 100%. Barulah kamu akan dapat peratus jawapan dia. Untuk nisbah kecairan, jawapan dia mesti dalam bentuk nisbah. Bla bla apa? Nisbah 1. Okey, untuk nisbah kecekapan, kamu punya tu mesti dalam bentuk kali ataupun hari. Itu saja. Itu saya kena ingatkan lah. Sebab kalau kat sini kan, kalau kita tengok dengan mata kasarnya lah, memang betul lah kamu ada formulir dalam untuk bersih bahagi modal awal. Cuma kamu, dia punya soalan tu tertinggal ini, so itu yang menyebabkan salah. So ini memang dah betul lah, yang dua ni memang dah salah lah. Itu confusing je kat situ je lah. Padahal tak adalah confuse-nya kalau tengok betul-betul. Tapi kadang-kadang nervous, biasa nervous kan. So sebenarnya itu adalah soalan dia. Okey, lepas tu tadi saya cakap, kalau kamu nak score paper 1 adalah kamu kena repeat soalan paper 1 tu banyak-banyak kali. Ataupun kamu kena tengok daripada soalan-soalan tahun-tahun lepas sampai tahun-tahun yang sampai tahun-tahun yang sudah ni 2018 ke. Kamu tengok dia punya soalan akan repeat balik. Okey, kamu nak tengok apa dia repeat? Okey, kita tengok Ini adalah saya ambil memang berasaskan soalan daripada SPM tahun 2019 dengan 2018. Soalan sama. Mau sama. Tipu ke? Tak tipu. Kau pergi buka buku. Kalau ada buku, pergi buka buku ni, tengok. Tengok paper 1, tengok paper 1 sama. Okey, tengok dia punya untuk kasar 6,000. Sewa dia bayar 1,000, inventory akhir 800, kadar bayaran 600, sewa di commission dia terima 300. SPM 2009 dengan 2018 sama. So kalau kamu dah buat kamu dah buat. Okey, saya minta nanti team masukkan link dia. Kamu buat, kamu tengok dia punya jawapan kan. Kamu akan nampak soalan yang sama, ada yang repeat. So tak mustahil kalau bila kamu dah buat tu akan repeat balik. Tak mustahil. Saya tak cakap akan masuk. Saya cakap tak mustahil. Okey, sama. So dia suruh kita kira untung bersih. So untung bersih punya formula apa? Untung kasar tambah hasil tolak belanja. Tolak belanja. So apa yang hasil? Sewa dibayar, belanja. Inventory akhir tak ada. Abaikan. Kadar bayaran, belanja, komisen terima, hasil. So untuk kasar tambah hasil tolak belanja. Habis cerita. Saya dapatlah untung bersih. Itu dia dekat paper 1. Sama. Banyak lagi soalan yang repeat. Saya cakap apa ni? Sebab apa saya suka repeat ni? Walaupun dia punya tu memanglah jauh sikit kan, dah kurang 9 tahun kan. Tapi kalau kamu buat, soalan yang saya bagi tu adalah daripada tahun 2004 sampai 2018. Kau buatlah sampai muntah. Tak payah buat tak apa, kau tengok jawapan pun tak apa. Tapi tak payah tengok 2004 sampai 2000 tu. Kamu tengok yang saya upload ni 2008 sampai 2018 tak saya. 2004 tu kamu tak payah tengok tu apa sebab dia pakai format lama. Dia punya term tu format lama. So kamu tengok yang paling latest lah 2008 sampai 2018 ni, kamu tengok. Ada yang akan clash soalan dia. Sama, amount ni sama. Kamu tak percaya, kamu pergi masuk tu kan, kamu tengok yang form 4 bab 7. Soalan nombor berapa kamu tengok SPM 2009 dengan 2018. Amount dia, nama dia punya susunan, jawapan sama. Tak tipu. Okey, itu dia paper 1. So apa yang penting paper 1 ni adalah latihan. Buat je. Buat apa? Ataupun kalau memang tak sempat nak buat dah, tengok jawab. Okey. Kenapa jawapan dari sini? Okey. Itu je. Tak payahlah nak buat dah. Okey? Itu dia untuk paper 1. Okey, sekarang kita pergi tengok paper 2. Okey, untuk paper 2, apa yang saya nak tekankan adalah berkaitan dengan soalan penyata orang kata milikan tunggal. Okey, akaun perdagangan untung rugi dan juga penyata kedudukan kewangan adalah soalan yang wajib tiap-tiap tahun masuk. Memang tiap-tiap tahun masuk soalan ni. Okey, so untuk apur, kita tahu apa yang masuk apur ataupun akaun perdagangan untung rugi adalah yang berkaitan dengan hasil dan juga belanja. Apa yang masuk PKK adalah asset, liability dan juga equity pemilik. Kita guna konsep alif. Okey, ataupun kamu kena tahu ni, bila kamu katakanlah kamu buat akaun perdagangan untung rugi. Okey, kamu dah masuk. Okey, kamu ni gunalah kalau kamu betul-betul dah memang tak boleh nak tu kan. Mula jualan. Kau nyanyilah apa tak apa. Aku jualan. Tiba-tiba tolak pulang jualan. Buat semua. Sampai untung kasar kau buatlah semua. Ikut je. Tambah angkutan masuk, duty atas belian, duty import insurans. Tak ada pun letak je. Yang penting ada. Letak kosong-kosong pun tak apa. Janji kau tak skip tu tak apa. Sebab nanti kadang-kadang budak lupa. Alamak, kalau ada belian bersih tapi tak ada Audi, nak dapat ke apa lupa. So buat je. Tambah angkutan masuk, duty atas belian, duty import insurans atas belian. Kau letak je. Macam mana nak tahu lagi ni? Kamu tengok balik video-video saya sebelum ni. Ada dekat playlist. Tak ada pun tak apa. Letak je memang kosong. Tak ada masalah Sampai untuk kasar ni kamu copy je. Jualan, tolak pulangan jualan, inventory awal letak laju tengah, laju lain letaklah belian, tolak pulangan belian, tambah angkutan masuk. Semua tu. Tak payah nyanyi lah. Okey.
So, barulah kita tambah hasil tolak dengan belanja. Baru tolak dengan belanja. Okey, itulah dia Bila dapat tu, kamu akan letak untung bersih dekat sini. Okey, ingat apa-apa belanja adalah yang belanja. Jangan tiba-tiba pula kat sini. Okey, walaupun katakanlah kamu masukkan amount. Contoh saya tunjuk contoh Contoh katakanlah belanja kamu ada sewa, gaji. Okey, kamu punya amount kat sini mungkin kat sini adalah 100. Kat sini adalah 100. Tapi amount untuk gaji ni dah salah. Contoh saya tunjuk amount untuk gaji ni salah sebab ada pelarasan. Contohlah. Okey. So jawapan kat kamu kat sini pun akan jadi salah. Total belanja kamu ni pun akan jadi salah. Lepas tu kamu punya untung bersih ni pun akan jadi salah. Tapi bila dia tengok kamu punya bawa item-item belanja ataupun hasil-hasil ni tak ada, orang kata input-input asing. Apa input-input asing tu? Selain daripada hasil belanja, dia akan bagi kamu one off kat sini. Walaupun kamu punya jawapan salah kan, dia bagi kamu one off kat sini. Sebab tak ada apa-apa benda yang asing kat sini tak ada apa-apa benda yang asing. Tiba-tiba pula memang jawapan kamu dah salah. Lepas tu kamu pergi letak pula kat sini perabot. Bukan susuk nilai. Kamu tulis perabot punya kos. Mampus. Tiba-tiba kan contoh. Ataupun kamu letaklah ABT contoh. Letak kat sini. So memang ini pun dah salah. Dia tak bagi word off. Okay, ingat, walaupun kamu punya jawapan salah, dia akan tick one by one. Don't worry. Okay. Lepas tu walaupun jawapan kamu akhir salah, kalau tak ada bahan asing, kalau tak ada apa-apa yang asing berkaitan dengan hasil belanja ke semua dalam Apur ni, dia akan bagi kamu markah. Dan ingat, yang paling penting untuk soalan akaun perdagangan untung rugi ni, yang paling penting adalah pelarasan dia. Ingat ya, bila dapat yang ni, soalan ni, kamu kena buat konsep 4 beradik. Ingat ni, okey, ada hasil, ada belanja, ada aset semasa, ada liability semasa. Kamu ingat satu contoh, belanja belum bayar. Sebab belum bayar hutang lah kan. So bawah liability semasa. Oh, belum terima bawa aset. Oh, prabayar bawa aset sebab kita terlebih bayar. Oh, belum terperoleh bawa liability. Kamu dah tahu dah amount tu. Kamu buat guna konsep 4 beradik tu. Belum lagi cerita pasal susuk nilai. Ingat susuk nilai semua tu. Saya tak mau cerita panjang lah kan. Sebab dalam SPM ni susuk nilai ada garis lurus ataupun atas kos. Benda sama, terus darab. Terus darab kos. Berapa? Kalau baki berkurangan, kamu kena tolak dulu dengan susuk nilai terkumpul, baru darab. Okey, lepas tu jangan lupa tengok tempoh dia. Kalau kamu ada beli aset baru, kena tengok. Okey, kalau kamu beli aset baru, tengok aset baru tu kamu beli bila, darabkan, tapi kena darab dengan tempoh dia. Kena penting semua-semua benda tu Tarikh-tarikh tu adalah sangat-sangat penting sayang. Okey, itu dia yang saya cuba cerita. Sama jugalah dengan PKK. PKK pun sama, jangan masukkan bahan-bahan asing dalam tu. Walaupun kamu punya persamaan tu tak sama, janganlah kamu letak persamaan ni tak sama. Tapi kamu nak samakan juga walaupun kamu salah kira. Pemeriksa tu dia dah ada skema. Kau nak tulis jawapan dia sama pun salah macam mana pun. So tak payah tulis ikut jawapan kamu, don't worry. Okay? Itu adalah untuk paper 2. Yang penting adalah itu saja. Saya tak cerita panjang paper 2 itu je. Yang paling orang kata crucial ni Yang 4 Apur adalah yang berkaitan dengan pelarasan dan juga PKK. Pelarasan itu membawa markah yang sangat banyak pelarasan. Dan yang kedua adalah jangan masukkan bahan-bahan asing. Apa-apa yang asset liability equity jangan masuk dekat bawah Apur, dan apa-apa hasil dan belanja jangan masuk bawah PKK. Cuma ikut je format dia macam biasa. Okay? Ingat, kena ada tajuk, nama perniagaan, tajuk mana dapat penyata perdagangan untuk akaun perdagangan untuk rugi bagi tahun berakhir. Kamu copy je daripada soalan tu dia bagi dia, anda dikehendaki menyediakan bla bla yada semua tu. Kamu masukkan je, ikut dia punya soalan. Simple saja ingat. Okey, itu saja. Saya tak mahu nak cerita panjang, okey? Sebab kamu dah nak SPM besok ni. Risau saya risau. Kamu nampak cikgu-cikgu ni dia nampak macam happy go lucky kan kadang-kadang kan, tapi deep down here dia macam risau sangat. Saya ni dah berapa hari dah macam tak lena sangat, risau sangat budak-budak dalam paper. Kita risau kadang-kadang orang kata bak kata hijab Petra, kadang kesian kadang-kadang macam tu. So apa yang saya nak advise kat kamu semua adalah orang kata just buat yang terbaik.
yang terbaik lah. Sebab kamu punya batch ni, saya tahu kamu punya batch ni adalah orang kata batch yang sangat special. Kita tak cakap sangat malang tak, kamu punya batch adalah sangat special. Kalau kamu push, kamu akan tergolong dalam kumpulan yang mungkin kamu tak sangka pun. Tak sangka aku boleh masuk, aku boleh ambil apa yang aku idamkan, contoh kan. Kamu sebab apa? Kamu punya persaingan tu kurang. Kalau kamu faham apa maksud persaingan kurang tu, mungkin bila setengah pelajar dia, bila tak sekolah dia rasa macam tak payah belajar, dia tengok SPM. So kamu yang ada peluang untuk belajar ni, ada peluang untuk tengok video ni, ada rezeki untuk tengok semua ni, kamu gunakan dengan sebaik mungkin. Okay? Kami sebagai cikgu sentiasa doakan yang terbaik untuk kamu semua. Okay? Apa yang saya cuma harapkan adalah yang terbaik daripada kamu semua. Okay? Prinsip accountant tak susah. Prinsip accountant tak susah dan kamu takkan gagal. Okay? Kalau kamu follow, ikut je, kamu takkan gagal. Okay? Buat je lah sebaik mungkin. Habiskan masa 2 jam 30 minit dan juga 1 jam 50 minit itu dengan sebaik mungkin. Sebab sebelum kamu duduk paper tu pun, kamu dah ada markah yang kamu bawa dalam tangan sebanyak 17, mungkin ke 18, ke 19, 20% hasil daripada kerja khusus kamu tu. Walaupun kamu rasa gerenyah kan nak buat kerja khusus tu, tapi sebenarnya itulah yang membantu kamu untuk melonjakkan lagi markah kamu. Pasal grade jangan cerita lah, grade KPM ditetapkan. Yang penting kamu buat je sebaik mungkin. Ingat soalan lain tu, kamu buat je sebaik mungkin. Jawab ikut apa yang dia nak. Okay? Fahamkan soalan. Yang penting baca soalan. Dia nak itu, kamu jawab itu, kamu cerita lagi panjang. Tak mau, tak payah panjang. Dia nak kamu buat sampai, contohlah ada satu soalan tu dia suruh kamu buat akaun perdagangan untung rugi saja. Lepas tu dia suruh kamu buat akaun equity saja. Dia tak suruh kamu buat PKK untuk 20 soalan. Ada soalan 2018, kamu tengok soalan pilihan. Dia bagi kamu 20 markah. Kamu tengok, tak payahlah nak biar-biar masa buat PKK semua tu, tak payah. Kamu baca soalan, yang penting baca dulu soalan. Okay? So, saya rasa tak ada apa-apa lagi daripada saya. Akhir kata daripada saya, semoga berjaya untuk anak-anak SPM saya, untuk anak-anak prinsip accountant. Prinsip accountant adalah bukan satu paper yang susah. Prinsip accountant adalah paper yang kamu akan lulus. Saya yakin kamu akan lulus. Dan yang paling penting, bila kamu masuk U nanti, untuk pengetahuan kamu budak yang kamu rasa nak lari daripada akaun pun akan jumpa balik akaun. Contohnya apa saya ni banyak jumpa student belajar tourism, belajar hotel catering, belajar apa benda lagi belajar kos-kos yang tak ada kena, tiba-tiba kena ambil akaun. Jangan kalau otak sayang. So kamu yang dah ambil akaun ni, bersyukur dan beruntunglah kamu, sebab kamu dah ada prepare. Saya jumpa ada budak degree pun, dulu dia STP tak ambil akaun. Bila degree dia ambil benda yang ada akaun. Contoh dia ambil HR, finance, marketing, semua tu ada akaun. Management, business management, apa benda semua ada akaun. Paling-paling busuk sikit dah sampai form 4 punya bab je, kamu kena buat sampai PKK tu. Dan ada pelarasan. So tak nak klise-klise, tak nak pening-pening, tak nak stress-stress. Yang penting buat latihan saja. Kamu dah last minute ni, tak payah nak buat latihan dah sangat lah. Buat, tengok soalan, tengok jawapan. Buat soalan, tengok jawapan. Tengok soalan, tengok jawapan. Okay, untuk paper 1 kamu kena buat banyak latihan. Untuk paper 2 kamu buat soalan-soalan pasir. Soalan-soalan pasir sangat membantu. Ingat kalau yang paling pun kalau kata paling kalau pejam mata jawab paper pun, kamu akan lulus. Percayalah. Kan tiba macam Mr. Nusantara, takut ke dah? Okey, itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sayang kamu semua, saya doakan yang terbaik. Assalamualaikum, bye bye.